Penulisan ini meneroka pemahaman Islam tentang sifat manusia, menekankan bahawa manusia adalah ciptaan unik yang terdiri daripada badan fizikal dan entiti rohani seperti jiwa atau al-nafs, akal atau al-aql, hati atau al-qalb, dan roh atau al-ruh. Tidak seperti makhluk lain, manusia memiliki akal, kehendak bebas dan kesedaran moral yang menghubungkannya secara langsung dengan yang ilahi. Sifat manusia dalam Islam ditakrifkan oleh interaksi antara badan fizikal dan jiwa yang bersifat rohani. Badan yang terbentuk daripada tanah liat adalah sementara dan didorong oleh keinginan fizikal, manakala jiwa adalah kekal, berasal dari Tuhan, dan berusaha untuk kembali kepadanya. Sifat dwi ini melibatkan pelbagai fakulti fizikal, seperti pemakanan, pertumbuhan, pembiakan, pergerakan dan persepsi, serta fakulti rohani yang lebih tinggi seperti jiwa vegetatif, jiwa haiwan, dan jiwa rasional. Jiwa juga merangkumi aspek yang cenderung kepada kejahatan atau al-nafs al-ammarah bil-sur. Akal dan hati memainkan peranan utama dalam membimbing fakulti ini, memastikan individu berusaha ke arah pertumbuhan etika dan rohani. Fakulti-fakulti ini berinteraksi dan kadangkala berkonflik, mewujudkan ketegangan yang mentakrifkan pengalaman manusia sebagai keseimbangan antara aspek material dan rohani. Psikologi Islam mengenal pasti deria dalaman yang menjadi penghubung antara dunia luar dan akal. Ini termasuk imajinasi, anggaran, ingatan, dan fakulti kreatif. Setiap deria ini mempunyai fungsi tertentu seperti menyimpan, memproses, dan mentafsir data deria yang kemudiannya membimbing akal dalam membuat keputusan yang termaklum. Deria dalaman ini memainkan peranan penting dalam perkembangan rohani individu dengan mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan berinteraksi dengan dunia. Kelupaan atau nasia adalah aspek intrinsik sifat manusia, di mana istilah manusia atau insan itu sendiri berakar dari perkataan untuk melupakan. Ciri ini berfungsi sebagai ujian dan rahmat. Di satu pihak, kelupaan boleh membawa manusia jauh daripada Tuhan, menyebabkan dia mengabaikan tugas rohaninya. Sebaliknya, ia memberi peluang untuk bertaubat dan memperbaharui diri, kerana manusia tidak terikat dengan kesilapan, lalu tetapi sentiasa boleh kembali kepada Tuhan melalui zikir dan pembetulan. Akal membezakan manusia dengan memberikan keupayaan untuk berfikir, merenung, dan memahami kebenaran ilahi. Akal berkembang melalui peringkat-peringkat, bermula dengan potensi akal, al-aql al-hayulani, bergerak melalui akal yang beriman, al-aql al-mu'min, akal yang diperoleh, al-aql al-mustafad, akal yang aktif, al-aql al-fa'al, dan memuncak pada akal yang suci, al-aql al-qudsi. Ditambah dengan kehendak bebas, akal membolehkan manusia membuat pilihan moral, membolehkan mereka mengikuti atau menyimpang dari bimbingan ilahi, dengan itu menjadikan mereka bertanggung jawab atas tindakan dan perjalanan rohani mereka. Akal aktif memainkan peranan penting dalam falsafah Islam kerana ia merapatkan jurang antara akal pertama, al-aql al-awal, yang dianggap sebagai sumber intelek tertinggi dan manusia. Melalui akal aktif inilah manusia menerima pencerahan ilahi, membolehkan akal manusia memahami kebenaran abstrak dan menerapkannya dalam dunia material. Akal aktif berfungsi sebagai sumber inspirasi dan bimbingan, memimpin jiwa ke arah ilmu yang lebih tinggi dan pencerahan rohani. Aspek utama psikologi Islam ialah integrasi akal, jiwa, dan imajinasi dalam mencapai pertumbuhan rohani. Akal membimbing jiwa,
memastikan ia kekal sejajar dengan prinsip ketuhanan, manakala imajinasi dan deria dalaman yang lain menjadi perantara persepsi yang mempengaruhi keputusan jiwa. Kesepaduan yang harmoni ini membolehkan individu mencapai kehidupan yang seimbang dan berakhlak mulia, berteraskan pemahaman intelek dan wawasan rohani. Perjalanan rohani melibatkan perjuangan berterusan, jihad, melawan diri yang lebih rendah, dan berusaha untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang, al-nafs al-mutmainnah. Proses ini berkait rapat dengan hati yang mesti disucikan melalui ibadah dan kelakuan beretika agar sejajar dengan ketuhanan. Roh memainkan peranan penting dalam membimbing jiwa menuju Tuhan, manakala perjanjian ilahi, al-mithaq, mengingatkan manusia tentang tujuan utamanya. Dalam kosmologi Islam, alam rohani, al-malakut, dan perintah ilahi, al-amr, mentadbir alam ini. Jiwa manusia secara intrinsik berhubung dengan dimensi kerohanian ini, mencari ketenangan ilahi, al-sakinah, dengan berpegang kepada bimbingan Tuhan. Fakulti seperti imajinasi, anggaran, ingatan, dan fakulti kreatif adalah penting kerana ia membantu jiwa mengemudi alam ini, membolehkan wawasan dan pemahaman rohani. Fitrah merujuk kepada sifat semula jadi atau keadaan primordial manusia yang suci dan cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Setiap manusia dilahirkan dengan sifat intrinsik ini, tetapi ia boleh rosak oleh pengaruh luar dan pengabaian. Konsep fitrah menggariskan potensi dalam diri setiap individu untuk mengenali Tuhan dan hidup mengikut petunjuknya. Pendidikan, tingkah laku beretika, dan amalan rohani adalah penting dalam memupuk dan memelihara fitrah. Dalam Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan dan menunaikan amanah yang dianugerahkan kepada manusia. Kehidupan ini dilihat sebagai ujian di mana hidup menurut perintah Allah membawa kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Kejayaan dalam kehidupan ini melibatkan penyelarasan jiwa, akal dan hati dengan kehendak ilahi. Dengan itu memastikan kewujudan harmoni yang menyediakan individu untuk kehidupan akhirat, di mana pemenuhan muktamad dicapai di hadapan Tuhan. Penulisan ini menyimpulkan dengan menekankan bahawa fitrah manusia adalah satu keseluruhan yang bersepadu, di mana dimensi fizikal, intelek, dan rohani saling berkaitan. Kebahagiaan sejati dicapai apabila dimensi ini selaras dengan kehendak ilahi. Pemahaman menyeluruh tentang sifat manusia dalam Islam memberikan panduan untuk perjalanan jiwa menuju tujuan utamanya, menyembah Tuhan dan mencapai kebahagiaan abadi.